Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bersua kembali dalam siri Qasasul Anbiya, di mana kita menghayati sejarah ataupun kisah para nabi dan rasul, orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Izinkan saya dalam siaran pada kali ini mengajak para jamaah kita menyambung kembali penghayatan kita pada kisah Rasul yang pertama yang Allah utuskan, iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Alhamdulillah, dalam siaran yang lalu kita telah pun sama-sama menghayati di mana Nabi Nuh menjalankan tugas dakwah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangka masa yang begitu panjang, 950 tahun, berdakwah kepada kaumnya. Dan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam seperti mana yang dikisahkan oleh Al-Quran ditentang oleh kaumnya, terutamanya para pemimpin. Itu yang dikatakan orang-orang yang al-mala', pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kaum. Mereka lah yang menerajui, yang mempelopori pengingkaran, penentangan terhadap dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita berpindah ke topik seterusnya, iaitu dalam strategi yang diatur ataupun yang disusun, pendekatan yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh dalam berdakwah, sebelum kita beralih kepada topik itu, yuk kita perluaskan sedikit tentang penentangan orang-orang ataupun kaum Nabi Allah Nuh terhadap dakwah baginda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, meskipun dalam siaran yang lalu banyak kita fokuskan dan kita perkatakan dakwah Nabi Nuh ditentang, dibangkang, malah turut dilawan oleh pemimpin-pemimpin kaum. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat beberapa firman Allah yang menyebutkan bahawa termasuk di antara mereka yang menentang dakwah Nabi Allah Nuh, termasuk di antara mereka yang degil, yang ingkar, yang tidak mahu beriman apabila Nabi Nuh menyerukan kepada mereka, adalah datang dari keluarga Nabi Allah Nuh sendiri, istrinya dan anaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isteri dan anak Nabi Allah Nuh tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Malah dalam beberapa kitab tafsir, seperti kitab tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari ada mencoretkan dalam kitab tafsirnya, seperti Imam Jalaluddin As-Sayuti menafsirkan dalam tafsir Jalalain, menyebutkan bahkan isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam
bukan setakat tak beriman, malah mengkhianati dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bermakna berpihak kepada orang-orang yang menentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, isteri Nabi Allah Nuh, Al-Quran tidak menamakan. Tapi dalam kitab, umpamanya, dalam kitab Tafsir Jalalain ada disebut namanya adalah Wahilah. Ataupun satu lagi disebut Wailah. Tak kisahlah. Nama tak menjadi tajuk utama. Yang penting, Al-Quran sendiri apabila membuat perumpamaan dua wanita yang baik dan dua wanita yang jahat, dalam menamakan ataupun menyebutkan dua wanita yang jahat ini, Allah menamakan dua isteri para nabi, iaitu isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Kita tukil firman Allah ayat 10 dari surah At-Tahrim. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat ataupun mengemukakan satu perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, kisah ataupun berkenaan dengan imra'ata Nuh, isteri Nabi Nuh, wa imra'ata Lut, dan isteri Nabi Allah Nuh, isteri Nabi Allah Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Mereka berdua, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut ini, mereka berdua di bawah penguasaan dua hamba kami. Yang dimaksudkan dua hamba kami ini adalah Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut sendiri. Daripada kalangan hamba-hamba kami yang soleh. Maksudnya adalah di bawah pengawasan. Ialah isteri kan, di bawah kawalan suami, iaitu Nabi Allah Nuh, dan suami, iaitu Nabi Allah Lut. Apa yang Allah katakan? Fakhanatahuma. Maka keduanya, isteri Nabi Allah Nuh, yang sedang hendak kita perkatakan sedikit sejarahnya, dan isteri Nabi Allah Lut, keduanya mengkhianati kedua Nabi ini. Isteri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Di mana ia tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka berdua daripada Allah. Maknanya bila datang azab daripada Allah, dua Nabi ini, Nabi Allah Nuh maupun Nabi Allah Lut, tak dapat berikan sebarang pertolongan kepada kedua isteri masing-masing. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada mereka berdua, isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang dihumban ke dalam neraka. Jamaah boleh merujuk ayat 10 surah At-Tahrim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu berkenaan dengan isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut. Kita fokus kepada isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bermakna beliau, isterinya, tergolong dalam golongan mereka-mereka yang ingkar. Jadi datang ataupun orang-orang yang mengingkari dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam bukan hanya sekadar para pemimpin kaum, malah Allah nak datangkan jamaah yang dirahmati Allah, isteri Nabi Nuh sendiri tidak beriman, malah mengkhianati dakwah Nabi Allah Nuh.
Para ulama menafsirkan, antaranya Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Tafsir Jalalain. Jalaluddin As-Sayuti. Ia menafsirkan antara bentuk pengkhianatan yang dibuat oleh isteri Nabi Allah Nuh adalah isteri Nabi Nuh ini yang mencetuskan idea kepada kaumnya dengan mengatakan, aku ni ibarat cakap, aku ni orang rumah Nabi Nuh. Aku tahu korang nampak Nabi Nuh luar rumah, aku nampak luar rumah, aku nampak Nabi Nuh dalam rumah. Isteri kan? Nuh ni, kata isterinya, dah gila. Dah gila. Jadi, tak wajar kamu menerima ajakan dan seruannya. Jamaah dirahmati Allah. Ini salah satu pengkhianatan yang dibuat oleh isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam. Anaknya pun begitu juga. Ikut. Dan apabila dalam suasana nak diselamatkan Nabi Nuh sampai merasa agak terkilan dan sedih tak dapat menyelamatkan anaknya daripada banjir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dia bukan anakmu. InsyaAllah ini nantilah akan kita hayati dalam siaran yang lain, iaitu azab dan hukuman yang Allah akan kenakan kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi jamaah dirahmati Allah, kembali kepada persoalan yang sedang sama-sama kita hayatinya, iaitu isteri Nabi Allah Nuh dan anaknya, anak Nabi Allah Nuh, termasuk dalam kalangan orang-orang yang enggan, yang ingkar menerima dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Persoalannya adalah, apakah Nabi Nuh bila berdakwah, Nabi Nuh berdakwah di luar rumah sahaja? Berdakwah kepada orang ramai, kepada masyarakat, kepada kaum. So, anak dan isteri tak didakwahkan. Anak dan isteri dilupakan, diketepikan. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam? Ataupun bila isteri Nabi Nuh dan anaknya ingkar terhadap dakwah Nabi Allah Nuh, bermakna apakah Nabi Nuh telah gagal dalam mendidik isterinya? Nabi Nuh telah gagal dalam mengasuh dan membesarkan anaknya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sedia maklum, para nabi dan rasul, mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka ini maksum. Nabi Allah Nuh alaihi salam, sebelum malah berdakwah kepada kaumnya, dakwah di luar rumah, Nabi Nuh berdakwah dari dalam rumah, orang-orang dalam rumah baginda dulu, sebelum berdakwah kepada orang luar. Kita sama-sama sedia maklum jamaah, dakwah ini berperingkat. Pertama, dakwah kita kepada diri kita sendiri. Kita mulakan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak tunjukkan contoh tauladan yang baik kepada orang lain kalau kita sendiri tak baik? Bagaimana kita nak menasihati orang kalau orang sendiri melihat kita ini, engkau cakap aja, pandai aja nasihat, engkau sendiri tak buat. Kau sendiri buat benda lain. Umpamanya lah. So, jamaah yang dirahmati Allah, bermula daripada diri sendiri. Baru peringkat seterusnya berdakwah kepada ahli keluarga. Daripada diri sendiri kepada ahli keluarga. Dan daripada situlah dakwah dikembangkan kepada
masyarakat yang tinggal, yang duduk, yang kedapatan ataupun masyarakat setempat lah, ataupun bagi sesuatu daerah mungkin digunakan istilah di kejiranan. Bermula dari situ. Baru masyarakat yang lebih besar, termasuklah masyarakat dalam sesebuah tempat ataupun sesuatu negara dan sebagainya. Ini peringkat-peringkat dakwah. Kita lihat contoh Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang pertama yang memeluk Islam? Bermakna dakwah ini telah Nabi mulakan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan kalangan orang-orang dalam rumah baginda. Sebab itu Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda, memeluk Islam yang pertama. Kemudian Zaid bin Al-Harithah, pembantu Nabi, tinggal serumah dengan Nabi. Dan sepupu baginda yang jauh lebih muda usianya daripada baginda, Sayyidina Ali. Ini mereka ni adalah orang-orang dalam lingkungan rumah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru orang yang di luar rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini stages, ini adalah peringkat-peringkat dakwah yang diusahakan. Jadi dengan sendirinya Nabi Nuh telah menyampaikan, telah mendidik, telah mengasuh isteri dan anaknya untuk beriman. Sebelum Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah kepada masyarakat, berdakwah kepada kaumnya. Jadi Nabi Nuh tidak pernah mengenepikan orang-orang dalam rumah baginda. Malah baginda memulakan dakwah itu kepada mereka. Apakah Nabi Allah Nuh alaihi salam gagal dalam berdakwah sehingga isterinya jadi pengkhianat, anaknya jadi penentang? Jamaah yang dirahmati Allah, soal kejayaan bukan di tangan manusia. Ini iktibar yang ingin sama-sama kita timba. Maaf. Seseorang itu bila Nabi berdakwah, orang itu berubah, orang itu beriman, orang itu menerima. Ataupun orang itu begitu juga tidak berubah. Orang itu tidak dapat menerima, bahkan orang itu menolak, bahkan sebaliknya orang itu menentang. Ini semua adalah merupakan hidayah yang dalam genggaman Allah. Hidayah di tangan Allah. Yang perlu dilakukan oleh manusia, bahkan oleh para nabi dan rasul, adalah usaha dakwah. So ini iktibar yang seharusnya kita terima. Kita menasihati seseorang, kita memberi tunjuk ajar, bimbingan kepada kawan baik kita contoh. Tapi akhirnya dia tidak mahu menerima nasihat kita, tidak mahu menerima tunjuk ajar kita. Dia dengan begitu juga perangai dia. Dengan begitu juga cara dia. So, kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Ini another angle lah kata orang tu kan. Satu lagi bab. Tak boleh paksa. Dakwah ini perlu dipelbagaikan. Dan ini insya-Allah dalam siaran yang akan datang akan kita fokuskan. Dipelbagaikan. Tapi dakwah itu tetap perlu diusahakan. Terima atau tidak, beriman ataupun sebaliknya, itu adalah bukan kerja kita. Itu adalah kekuasaannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu berusaha. Dan apabila Allah mengisahkan hal ini dalam sirah ataupun kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, orang yang termasuk tidak percaya kepada dakwah Nabi Allah Nuh adalah isteri dan anaknya, iaitu orang yang difirmankan Allah. Kalau untuk isteri ini Allah mengatakan kana
tahta kanata. Mereka berdua, isteri Nabi Nuh dengan Nabi Allah Lut ini, kanata. Mereka berdua ini tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka ni berada di bawah penguasaan. Meskipun berada di bawah penguasaan, isteri di bawah penguasaan suami. Sebab dalam Islam kita sama-sama sedia maklum. Isteri ini perlu mentaati suami. Di samping suami pun perlu memahami isteri, perlu menjalankan tanggungjawab kepimpinan kepada isteri. Dalam waktu yang sama, isteri ini perlu mentaati suami. Ini dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun demikian, dalam soal hidayah, Nabi Allah Nuh berdakwah kepada isterinya. Isterinya tak nak. Isterinya tidak beriman. Padahal ia di bawah penguasaan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang ingin kita lihat di sini adalah usaha dakwah. Usaha dakwah yang berterusan. Usaha dakwah yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya soal orang yang kita dakwahkan itu nak terima ataupun tidak, itu sebenarnya terpulang kepada Allah. Allah yahdi man yasha'. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. So bila Allah memaparkan kisah isteri dan anak Nabi Allah Nuh alaihi salam tergolong dalam golongan mereka-mereka yang ingkar, yang menentang dakwah Nabi Nuh, sedangkan Nabi Nuh berdakwah, ada di kalangan kaumnya itu beriman kepada Nabi Allah Nuh, isteri dan anaknya tidak. Ini adalah sebagai satu pengajaran kepada kita. Usaha dakwah ini perlu dilakukan, perlu diteruskan. Akhirnya hidayah itu siapa yang Allah nak beri, siapa yang nak beriman, siapa yang nak menolak, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda berdakwah, ramai pakcik-pakcik yang beriman kepada dakwah Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakcik baginda sendiri, Abu Talib sendiri, adik kepada ayah Nabi kita, tidak beriman. Bayangkan jamaah dirahmati Allah. Jadi inilah kita lihat bahawa dakwah ini lumrahnya ada yang beriman, ada yang menolak. Tak semestinya orang yang beriman itu, kalaulah bapaknya, contoh, bapaknya ustaz, anak laki-laki mesti ustaz, anak-anak perempuannya mesti ustazah, isterinya ustazah. Tak semestinya. Hidayah di tangan Allah. Selebihnya kita lihat, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Allah Nuh tetap berusaha di samping berdoa agar hidayah dikurniakan oleh Allah kepada mereka, kepada anak dan isteri, termasuk kepada kaum. Kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta agar Allah mengurniakan kepada kita isteri dan anak-anak yang baik, yang bertakwa, yang akhirnya menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang yang beriman. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, perhatikanlah. Ini hakikatnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah Nabi Allah Nuh dalam siaran yang akan datang, yang mana kita akan fokus berkenaan dengan Nabi Nuh mempelbagaikan dakwah baginda, strategi yang pelbagai yang diatur oleh Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh bukan hanya setakat berkhutbah saja, bukan setakat berceramah saja, cakap saja, tidak. Perlu dipelbagaikan strategi dakwah yang perlu diatur, sebab manusia ni berbeza-beza, berbagai-bagai. Kalau cakap tu pun ada yang dengan sekali cakap terima,
Ada yang nak kena berkali-kali cakap baru terima. Ada pula yang nak berkali-kali sampai berbuih-buih mulut kata orang tu. Pun tidak mahu terima. Akhirnya itu adalah merupakan hidayah daripada Allah. Namun, usaha perlu diteruskan. InsyaAllah, kita akan menghayatinya dalam siaran yang akan datang tentang topik ini. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.